Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, kawan-kawan sudah mula masuk, insyaAllah. Assalamualaikum, insyaAllah. Kawan dah mula masuk, 3 orang masuk. Muhammad, Ahmad, IMZ, KB, Abu Humaira, Muhammad Raihan, Muhammad Yusuf, Asyahidi, Dr. Zaulia. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Mi kita, insyaAllah kita dah 33 orang dah. Cik Gunah kita dah masuk. Abu Talib, Masya Allah. Jadi terus kita amalkan, iaitu dengan kita sharekan, untuk dengan niat untuk kita beramal dan kita sampaikan. Share ni kita boleh sampaikan kepada saudara-saudara kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kita dah 50 orang dah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Ustaz semalam dah keluarkan nama-nama yang yang nak mengikuti daurah. Yang nak mengikuti daurah, nama-nama yang nak mengikuti daurah Ustaz dah keluarkan. InsyaAllah tuan-tuan boleh tengok nama tu, yang siapa sudah mengisi borang dan telah membuat pembayaran tapi nama dia tak ada di situ, maka boleh SMS Ustaz lah, boleh mesej Ustaz dan beritahu, nanti Ustaz akan masukkan nama tersebut. InsyaAllah, mungkin kadang-kadang terlepas pandang. InsyaAllah kita boleh macam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Johar nak masuk, Sifu kita, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi al-fatihina bihadiyihim ila al-haqiqatil majada. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam nadarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha summa addaha kama sami'a rubba muballaghin aw amin sami'in. Ustaz Yusuf Harun pun kita dah masuk hari ni, Masya Allah. Kak Nak kita, sepupu saya ni, Kak Nak, Kak Kuantan, Masya Allah, masuk hari ni. Hari ni hari terakhir kita di bulan Ramadan. Insya Allah di tengah-tengah nanti kita akan buat perbincangan bila kita akan mulakan daurah dan bilakah pendaftaran daurah ni akan ditutup, insya Allah. Bila pendaftaran daurah akan ditutup dan kita akan buat daurah, insya Allah. Jadi insya Allah pada hari ini tuan-tuan boleh sharekan, boleh teruskan share. Kita berada di hadis yang ke muka surat ialah iaitu muka surat 249. Dalam muka surat 249, hari terakhir Ramadan kita. Allah pada tahun ini, tetamu yang begitu istimewa hampir meninggalkan kita. Tetamu yang istimewa hampir meninggalkan kita. Ya. Iaitu pada muka surat 249, hadis yang ke-41, bracket 40. Kalimah tauhid adalah penyebab kepada kejayaan.
Kalimah tauhid adalah penyebab kepada kejayaan. Itu tajuk tanda hadis kita hari ini. Hadis yang ke-40 dalam Kitabul Iman dan dalam 41 dalam keseluruhan hadis. Kita ada 6,000 hadis insya-Allah. Kita ada 6,000 hadis, nanti kita akan pelajari perlahan-lahan insya-Allah dalam 4, 5, 6 tahun. Habislah insya-Allah. Kalau tuan-tuan boleh bagi komitmen, masya-Allah. InsyaAllah tuan-tuan boleh bagi komitmen. Buat maknanya sepintas lalu tuan-tuan boleh bersama dengan saya. Dan selepas tu tuan boleh buat rojokan lah. Masya-Allah. Sebenarnya jilid 1 ni agak susah sedikit dibandingkan dengan jilid-jilid yang lain. Sebab jilid 1 ni kita boleh iman. Sebab tu saya nak detailkan dia. Dan mungkin tuan-tuan akan dapat tahu macam mana kehendak pengarang. Dan macam mana dan apa yang saya nak syarahkan di sini, apa penekanan saya dalam syarahan-syarahan saya. Sebab atas tujuan saya ialah saya nak syarah dalam kitab ini. Sebab apa? Dia setiap pengarang dia ada maksud yang tertentu yang ditulis. Sebab itu kadang-kadang bila kita nak memahami sesuatu kitab, kita kena memahami iaitu kita belum yakni kita kunci syurga. Kunci syurga belum dibaca. Hadis kunci syurga. Hadis mana? Hadis kunci syurga. Hadis kunci syurga. Mana hadis kunci syurga? Kunci syurga belum baca. Hadis yang ke-40 bracket 39. Oh, ada hadis. Oh, satu hadis di atas kecil tu. Okey. Hadis yang ke-40 bracket 39. Okey. Boleh juga. Hadis tu cantik. Ustaz tak perasan tu. Jadi apa maksud pengarang bila kita menulis hadis? Bila pengarang menulis hadis, dia ada maksud-maksud yang tertentu. Sebab kesemua hadis tu adalah yang ditulis oleh pengarang-pengarang lepas. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, Imam Ibnu Majah. Serta imam-imam yang menulis tu dia ada maksud-maksud tertentu. Dan zaman-zaman mereka tu ada fitnah-fitnah yang tertentu. Dan sebagai menjawab fitnah-fitnah itu, maka ulama-ulama telah menulis kitab tersebut. Jadi tujuan saya nak menulis di sini ialah pertama sekali macam mana setiap daripada kita menghayati Quran dan tafsir sudah ada. Cuma dalam bahasa Melayu ni, hadis dalam dunia Melayu ni tak ada lagi. Hadis yang diterjemah, hadis kitab-kitab besar yang diterjemah ke dalam dunia Melayu. Satu sahaja kitab iaitu Bahrul Mazi yang ditulis oleh satu ulama kita, iaitu ulama kita Al-Marbawi, orang Perak tu. Dia tulis itu adalah syarah kepada kitab Tirmizi, kitab Jami' Tirmizi yang beliau tulis di dalam kitabnya iaitu Bahrul Mazi. Yang ditulis dalam tulisan Jawi itu. Itulah hadis pertama yang diterjemahkan, hadis yang begitu besar yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Dan inilah saya agaknya hadis yang kedua, kitab yang kedua di dalam bahasa Melayu. Terjemahan sudah ada, cuma syarahan dalam bahasa Melayu yang disyarah dalam bahasa Melayu. Banyak hadis. Dan alhamdulillah atas tahdis bin ni'mat, ini kitab pertama di dalam dunia Nusantara. Maksudnya di Indonesia pun belum ada lagi terjemahan serta syarahan. Saya rasa hadis Mishkat ni belum lagi diterjemahkan. Hadis Bukhari, Muslim sudah diterjemahkan, cuma hadis Mishkat ni belum diterjemahkan lagi dan belum disyarahkan lagi. Sebab di Indonesia pun banyak kepada fiqh, dalam dunia hadis ni tak banyak sangat. Jadi saya cuba, berkeinginan saya lah untuk saya bawa ni ada beberapa maksud lah dan tujuan saya untuk saya bawa hadis ini, dan saya memilihnya Mishkatul Masabih, bukan saya memilih Bukhari dan Muslim dan sebagainya. Jadi sebab saya nak bawa kepada Bukhari, Muslim pun dah ada syarah dalam bahasa Melayu, tapi ini dalam bahasa Melayu, dalam dunia Melayu, inilah saya rasa kitab yang pertama.
syukur kepada Allah SWT yang memudahkan saya, dan terima kasih pada kawan-kawan dan rakan-rakan asatizah yang banyak membantu saya dalam mengeluarkan dan menerbitkan kitab ini. Menerbitkan itulah saya niat hingga hari kiamat, dan dia memberi sebagai satu zakhirah, himpunan pahala-pahala akhirat bagi saya lah, dengan tuan-tuan baca dan sebagainya. Masya Allah, dia menjadi manfaat semasa hidup saya dan selepas kematian saya nantilah. Jadi tujuan saya pertama sekali ialah macam mana kita nak memperkenalkan hadis, konsep hadis yang ditafsirkan sebagaimana Al-Quran ada pentafsirannya. Konsep hadis yang ditafsirkan, saya bukan tafsir mengikut saya, tapi tafsiran ini adalah daripada tafsiran ulama-ulama. Sebab dalam dunia-dunia lain, dalam bahasa Urdu, dalam bahasa Arab, semua tafsiran-tafsiran telah dibuat, kecuali dalam bahasa Melayu. Jadi dalam bahasa Melayu ni kurang orang macam ni. Maksudnya tak ada lagi dalam dunia Melayu kitab yang begitu besar, hadis yang begitu besar diterjemahkan dan disyarahkan sedikit sebanyak untuk pencerahan. Jadi pertama sekali tujuan saya adalah macam mana masyarakat untuk menghayati hadis Nabi SAW. Bukan setakat hadis ini untuk hukum-hukum fiqh saja, tidak. Ini dalil hadis ini untuk hukum-hukum fiqh saja. Sebab kehidupan kita ialah dari sudut imaniyatnya, dari sudut ibadatnya, dari sudut muasyarah, muamalat dan akhlakiyatnya. Jadi muamalat, muasyarah dan akhlakiyatnya. Jadi atas dasar itulah saya menulisnya. Saya ingin menulis yang begitu panjang, tapi saya rasa oleh kerana mungkin penulisan yang begitu panjang tadi hanya segelintir sahaja orang yang ingin membacanya lah. Segelintir saja ada orang nak baca dia. Sebab tengok tu dah 30 jilid, jadi orang dah rasa gerun dah. Jadi cantiklah saya buat dalam 10-11 jilid ini, cantiklah insya-Allah untuk pengetahuan. Jadi macam mana kita nak menghayati hadis? Maknanya adakah hadis itu dalam diri kita? Pertama sekali, adakah hadis itu dalam diri kita, atau kita sudah berada di dalam hadis tersebut? Tapi berpandukan, bersandarkan tafsir-tafsir yang telah dibuat oleh ulama. Begitu sekali. Itu tujuan saya pertama sekali, nak memperkenalkan masyarakat kehidupan Nabi SAW, bahawa kejayaan manusia ialah di dalam kehidupan baginda SAW. Mana setiap terperinci Nabi telah jelaskan kepada kita. Jadi saya nak share dengan masyarakat sebab tu. Dan juga saya nak memperkenalkan mazahib arba'ah, iaitu mazhab 4, ulama mazhab 4. Macam mana kefahaman ulama-ulama mujtahidin ni yang 4 ni tentang hadis, dan macam mana mereka begitu berhati-hati dan bersungguh-sungguh untuk menerapkan dan memahamkan masyarakat. Dan adanya mazhab-mazhab yang mana kita bersandarkan kepada mazhab fuqaha. Jadi di sini dalam hadis ni pengarang adalah bermazhab Syafi'i. Pengarang adalah bermazhab Syafi'i, dan beliau membawa ke semua hadis Nabi. Tujuan hadis Nabi dikumpulkan sebab apa? Iaitu Allah SWT jadikan 4 mazhab itu sebab Allah nak hidupkan ke semua hadis Rasulullah. Sebahagian mazhab memegang pada hadis ni, riwayat ini. Sebahagian lagi memegang dalam riwayat ini. Jadi apabila ada 4 mazhab ni, maka keseluruhan hadis Nabi SAW dapat dihidupkan di seluruh dunia. Dalam mazhab Hanafi, dalam mazhab Maliki, dalam mazhab Syafi'i dan Hambali. Dalam mazhab Syafi'i dan Hambali. Itu tujuan dia. Dan bayanu mazahib, penerangan-penerangan tentang mazhab. Hadis ni dalil mazhab ni, hadis ni dalil mazhab ni. Jadi bukan hanya kita berdasarkan kepada kitab Bukhari Muslim sahaja. Jadi dia fasal pertama hadis Bukhari Muslim, dan ada di dalam hadis Bukhari Muslim itu tidak dijadikan dalil oleh imam-imam mujtahid sebab kedatangan mereka sebelum Bukhari dan Muslim. So dan hadis dalam fasal kedua yang menjadi hadis pegangan mereka. Dan sebab di dalam mengistimbatkan sesuatu hukum, mengeluarkan satu-satu hukum, istimbat ni mengeluarkan hukum daripada Quran dan hadis. Jadi sandaran hadis tadi ialah ulama mengatakan untuk dijadikan hujjah, dalil. Hujjah ialah dalil, dan hujjah ini ialah
Untuk apa? Yang diambil daripada hadis sahih dan hadis hasan. Jadi semua hadis sahih dan semua hadis hasan, semua hadis sahih dan semua hadis hasan, semua hadis sahih dan semua hadis hasan. Maknanya sahih li zatihi, sahih li ghairihi, hasan li zatihi, hasan li ghairihi, muttafaq alaih. Sepakat ulama, ittifaq ulama mengatakan bahawa kesemuanya boleh dijadikan dalil. Mungkin ada orang dalam satu mazhab dia mengambil sahih sebagai dalil mereka. Kita mengambil hadis hasan sebagai dalil. Cuma mengenai tentang hadis-hadis daif. Kenapa ulama telah mengumpulkan hadis daif? Sebenarnya kalau kita tengok dari sudut apa maksud pengarang mengarang sesuatu kitab, maka kebanyakan dalam kitab-kitab besar hadis-hadis daif ni bawa yang mana mafhumnya sama dengan mafhum yang terdapat makna maksud dia. Mafhum dia tu ialah mafhum dia, mafhum lah, mafhum dia sama dengan hadis sahih, sama dengan hadis sahih. Jadi sebenarnya bukan hadis dhaif itu sebagai dalil dan hujah di dalam mensabitkan hukum syar'i, tetapi hadis sahih itulah sebagai dalilnya. Maknanya hadis sahih dan hadis hasan itulah sebagai dalilnya, bukannya hadis sahih. Ramai minta maaf lah di kalangan asatizah ni saya guna pada perkataan plural, ustaz lah, asatizah, tapi dah jadi Melayu asatizah. Jadi ustaz 4 kali ya begitu. Jadi mereka mungkin nazar. Sebab itu kita katakan perbahasan ni kita tak kata salah. Haza ghalatun, ini satu kesalahan, tidak. Haza nazrun, fihi nazrun, di sini ada pandangan. Jadi mungkin mereka memberi pandangan dari satu sudut. Bagi mereka-mereka yang belajar takhrij hadis, mereka memberi pandangan satu sudut, sahih saja boleh dijadikan. So kita nak bawa ke dalam dunia ni hadis sahih sahaja. Nak bawa dalam dunia ni hadis sahih sahaja. Kalau hadis tak sahih tak boleh pakai. Sebenarnya anggapan masyarakat tu salah. Kenapa golongan-golongan ini meng-highlightkan tentang hadis sahih saja, tidak kepada hadis hasan dan tidak kepada hadis dhaif? Kenapa? Apa tujuan mereka? Wallahu alam, sebab kita tak tahu. Tapi tujuan mereka kalau kita tengok secara zahir tu mungkinlah tujuan yang fasid, tujuan yang tak betul lah. Kalau kita kata dari segi bahasa yang agak kasarnya, tujuan mereka mungkin tak betul lah. Apa tak betul? Sebab mungkin satu, memperkenalkan hadis sahih itu saja boleh digunakan. Kalau hadis tak sahih tak boleh guna hadis itu. Sedangkan kitab-kitab yang besar, hadis-hadis dhaif juga dimuatkan dalam kitab selain Bukhari Muslim, dimuatkan hadis-hadis dhaif. Jadi bukan hadis dhaif untuk diamalkan untuk satu-satu hukum fiqh. Tidak. Untuk sabitkan hukum fiqh, tidak. Saya telah menjawab persoalan hadis dhaif dahulu. Bukalah dalam perbahasan itu. Saya telah buat daurah semasa itu di Universiti UIA di Kuantan. Di situ saya ada pertanyaan tentang hadis dhaif tadi. Sebenarnya ditanya hadis dhaif dalam Fadail Amal, tapi saya terangkan tentang keseluruhannya. Bacalah di YouTube saya tadi, penerangan saya tentang hadis dhaif. Tapi ini banyak satu ceramah saya khusus tentang hadis dhaif tu. Tapi jawapan soalan yang saya beri tadi, nanti saya bawa balik perkara itu, hadis-hadis tadi, jawapan saya tadi saya masuk balik dalam page, saya letak di atas kembali. Jadi tuan-tuan boleh lihatlah di situ. Jadi nak memperkenalkan pada masyarakat kefahaman ulama-ulama tentang hadis. Itulah. Jadi maksudnya tak semua orang boleh memahaminya. Tak semua orang boleh memahaminya. Dan kenapa kita bermazhab, mazhab fuqaha. Jadi kita bukan bermazhab mazhab fuqaha. Jadi bukan semua fuqaha lah, tapi salah satu mazhab fuqaha ni ialah kita bermazhab Imam Syafi'i. Begitu. Okey. Jadi itu tujuannya. Itu tujuannya saya menulis dan
apa channel YouTube tu saya tak tahu. Dia sebenarnya dalam page saya ni dia ada semasa saya buat. Nanti saya masukkan balik Facebook tadi lah. Nanti saya sharekan balik tentang hadis tadi lah, jawapan tersebut. Okey. Sebenarnya dah ada dalam page saya, kalau tuan-tuan cari itu dah ada. Tuan-tuan selidik, sebab dalam page saya tu tak banyak sangat saya memuat naikkan YouTube dalam page saya tadi. Dalam masa program-program saya tak banyak. Sekarang ni nampak banyak sebab kita ada program sebulan dah. So nampak banyak lah. Saya punya tu sebenarnya satu sehari saja penerangan saya saja di sini. Okey, bismillah. Jadi kita teruskan perbincangan kita. Okey, dah ramai dah tu, agak 169 dah. Jadi sebelum mulakan hadis, kita bincanglah dulu macam mana tentang daurah kita. Kita bincang tentang daurah kita. Okey. Saya ada perancangan, tuan-tuan boleh komen di sini. Ialah tuan-tuan boleh komen di sini ialah kita ada pendaftaran lagi. Siapa yang belum berdaftar, saya minta harap berdaftarlah. Dalam pendaftaran tu baru ada 80 orang saja saya rasa. Dan di sini kita buat secara khusus lah. Saya buka FB khusus yang orang-orang yang berdaftar sahaja yang akan boleh melihat, saya tak umumkan sebagaimana pengajian ini. Jadi orang-orang yang berdaftar sahaja yang boleh mengikuti kursus tadilah. Maknanya ada orang minat lah, orang berminat lah. Maknanya kalau dia daftar tu dia berminat lah untuk mengikuti seterusnya. Begitu. Jadi saya lebih kurang dalam 80 orang saja. Jadi saya akan buat satu FB yang khusus lah. Di situ saya akan buat dan saya akan iklan. Dan yang tuan-tuan yang sudah ada nama, tuan-tuan boleh masuklah, tuan buat permohonan dan saya akan terimalah permohonan tuan-tuan tadi. Saya akan shotkan dia. Shot memang saya terimakanlah, saya masukkanlah di dalam program tadi. Jadi apa yang saya inginkan ialah saya cadangkan ialah kita buat pada seminggu selepas hari raya, iaitu pada hari Sabtu dan hari Ahad. Jadi kita ada 3 slot, iaitu kita ada 3 slot. Dan ada kawan-kawan yang masih tanya lagi macam mana nak daftar. Tuan-tuan boleh highlightkan lah pada dia tadi. Sebab saya hari-hari saya dah beritahu macam mana nak daftar. Sebab di page saya tu, yang saya dah pin dah tu. Satu tempat yang mana pin up dia memang pin top dah, top. Dia duduk di atas dah. Kalau buka page saya tu mesti ada pendaftaran dulu. Dia tak boleh turun bawah dah tu. Dia memang duduk atas dah. Maknanya ikutilah pendaftaran yang dikatakan. Mungkin kalau tuan-tuan daftar tak masuk, maksudnya tuan-tuan boleh hubungi nama tadi tu. Kalau tuan-tuan daftar, mungkin tuan-tuan bayar atas penyelia saya, nama penyelia saya. Dan kalau tak boleh lah, kadang-kadang tak boleh nak masuk. Ada orang kata, Ustaz saya masuk tak boleh, saya masuk tak boleh. Mungkin yalah, tak semua orang mahir. Saya pun memang tak mahir pun dalam IT ni. Buta. Saya memang buta, tak tahu apa dalam IT ni. Ada kawan-kawan, ada anak-anak yang boleh bantu saya. Tu je lah. Sebab tu saya buta dalam IT ni. Jadi tuan-tuan boleh masuk dan tuan-tuan boleh bagi nama. Depan atas sekali tu dia memang dah ada dah. Jadi tujuan saya ialah kita akan buat kitabul ilmu. Ni sekarang kita perbincangan kitabul iman, dan kita akan buat kitabul ilmu. Dalam kita buat kitabul ilmu, dalam kitabul ilmu. Jadi tuan-tuan yang bertanya tadi, ada kawan-kawan boleh bagi tahu, suruh dia masuk page apa dan sebagainya lah. Senang untuk daftarkan nama dia tadi. Okey, kita akan buat kitabul ilmu. Dalam kitabul ilmu ni ada 82 hadis lah. 82 hadis. Saya ingat dalam 4 jam setengah tadilah kita akan buat insya-Allah daurah. Apa maksud daurah? Daurah ni maksudnya kita intensif, pengajian intensif. Maksudnya pengajian intensif tadi. Daurah ini adalah pengajian intensif yang kita nak, dan maknanya mungkin dalam slot-slot tertentu tadi kita akan habiskan. Maknanya dia tak akan baca sedetail-detail sebagaimana saya syarah lah.
Kalau saya syarah dalam ini sebab Kitabul Iman ni agak susah, sebab tu saya syarah sebiji di situ. Dalam Kitabul Ilmu tu dia tak berapa susah dah. Jadi tuan-tuan akan dapat tahu gambaran dalam Kitabul Ilmu, berapa hadisnya, ada berapa fasalnya, dan macam mana hadis-hadis yang dikemukakan di situ. Jadi mudah yang tuan untuk tengoklah. Saya pun tak perasan dah macam di mana tempat dia untuk tentang penerangan tentang hadis daif tu. Khair. Jadi saya ingat kita raya hari Ahad. Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. 6. Raya ke-7 tu. Raya ke-7 ialah hari Sabtu. Kita akan buat daurah pada hari Sabtu pagi. Maknanya pengajian umum kita ni tak adalah. Pengajian umum kita esok cuti, kita hari raya. Dan hari raya kedua kita akan mulakan balik pengajian umum dalam Kitabul Iman ni. Raya kedua, raya ketiga, raya keempat, raya kelima, raya keenam, 5 hari kita akan mulakanlah 6.45 juga. InsyaAllah tetap bermula. Cuma kita cuti 1 hari sajalah. Sebab tuan-tuan pun tak boleh nak pergi mana. Duduk kat rumah aja. Hari raya pertama tu bolehlah pergi ziarah mana-mana lah. Sebab kita dalam PKPB ni kan. Tu kita kena jagalah. Jangan kita banyak ikhtilat ni, jangan kita banyak bergaul, berkumpul lah. InsyaAllah bila kita ikut dengan baik, InsyaAllah Allah SWT akan mudah hindarkan penyakit-penyakit ini daripada kita, dan khususnya Allah hindarkan penyakit ini di seluruh dunia, InsyaAllah. Jadi kita akan mulakan hari Sabtu. Jadi saya akan elankan hari Sabtu pagi dan malam. Hari Sabtu pagi dan malam. Sabtu 6.45 juga, 7 Syawal tu, dan malam selepas Isyak. 2 program. Dan mengenai hari Ahad, boleh tak kita nak ziarah ustaz, boleh ke? Tak payah lagi lah lepas PKP ni. Bolehlah ziarah saya. Ni ziarah saya di alam maya. Masya Allah. Ziarah saya di alam maya. Jadi saya dah bagi tahu pada tuan-tuan semua, ada berita gembira dan istimewa untuk tuan-tuan. Sebenarnya kita nak buat 3 slot sahaja. Tapi jika dalam 3 slot itu tak habis, saya akan buat 1 slot percuma. Itu slot ke-4, 1.5 jam ke-4 bagi mereka yang menyertai daurah. Maknanya dalam 3 slot tadi tak habis. Jadi tuan-tuan sekarang ialah tengok bahawa kita ada 4 slot lah. Tu saya kata berita gembira tu, saya tambah 1 slot lagi. Saya seronok sebenarnya, saya terima 1 slot lagi saya tambah. Jadi kalau 3 slot tu habis, memang tak habis pun. Sebab kalau saya dah rancang 4 slot, saya akan buat dalam 4 slot tu kita akan habis. Begitu. Kalau saya kata 3 slot, saya akan kecilkan penerangan saya tadi menjadi 3 slot. Jadi sekarang saya bagi 1 slot lagi. Kita kira 4 slot lah di sini. Saya bagi 1 slot tambahan. 1 slot tambahan di sini, 4 slot. Sebab saya boleh habiskan dalam 3 slot tu, tapi penerangan dia agak pantas sedikit. Dan banyak skip lah. Dalam daurah tu dipanggil daurah tu sebab penerangan dia agak pantas dan kita skip sikit. Tapi saya tambah 1 slot jadi 4 slot. Jadi saya harap macam ni. Kita buat Sabtu dan Ahad, pagi dan malam. Pagi dan malam. Nanti saya masuk dalam FB saya. Tapi tak ramai orang yang tengok FB. Itu yang saya, dan tak tengok page saya tu. Jadi kita buat Sabtu dan Ahad. Sabtu dan Ahad. Jadi Sabtu pagi, Sabtu malam. Ahad pagi dan Ahad malam. Macam mana? Orang Kelantan dan orang Pantai Timur boleh ikuti tak? Ahad pagi tu. Ahad pagi tu sebab mereka dah bekerja dah. Ahad pagi. Saya tak tengok lagi orang daripada Pantai Timur. Boleh tak Ahad pagi tadi mengikuti, khusus saya tadi mengikuti program saya Ahad pagi? Kalau tidak, kalau tuan-tuan ramai tak boleh, program Ahad pagi akan pergi ke, jadi kita tak ada Ahad pagi, kita ada Ahad malam, hari Ahad malam selepas Isyak, dan hari Isnin malam selepas Isyak. Tapi saya rasa saya nak buat dalam 2 hari sahaja. Saya akan buat dalam masa 2 hari sahaja, iaitu Ahad dan hari Sabtu dan hari Ahad. Jadi begitulah. Itu saya rasa pagi Sabtu
malam Sabtu, Sabtu malam, Ahad pagi dan Ahad malam. Begitu insya-Allah 4 slot di situ. Johor insya-Allah, Johor kan dia Johor cuti hari Ahad, tapi insya-Allah kata boleh tu. Allahu akbar. Daurah ni kita tak boleh buat semua. Semua kitab saya adalah 11 jilid. Takkanlah nak dalam 4 jam setengah tu nak ngaji 11 jilid. Tuan-tuan mengaji apa tak tahu 11 jilid. Jadi mungkin Nabil Mustafa tu dia baru masuk. Kita buat dalam jilid pertama. Dalam jilid pertama di bahagian kitab yang kedua, kitabul ilmi. Terengganu pun boleh, insya-Allah saya rasa boleh lah. Kita buat Sabtu pagi, Sabtu malam, maknanya pagi Sabtu dan malam, bukan malam Sabtu, Sabtu malam, dan pagi Ahad dan Ahad malam. Jadi 4 slot di situ. Pagi pun 6.45 lah juga. Pagi tu 6.45 lah kita buat. Pagi tu maksudnya 6.45 sampai 8 suku. Sampai 8 suku. Dan malam tu kita akan buat pukul berapa je? 9.30 lah saya rasa. Gedebak-gedebuk 9.30 atau pukul 9. Pukul 9 malam ataupun 9.30. Sebab isyak 8.30 kena baik gedebuk kelang kabut juga tu. Saya rasa 9.30 boleh. 9.30 sampai 11 ataupun 9 sampai 10.30. So saya tak dapat lagi 9 atau 9.30 atau 9 atau 10 sehingga hingga 10.30 ataupun 9.30. 9 suku tu susah-susah nak kira juga. 9.30, okey, 9.30 lah. Kita buat 9.30 sampai pukul 11 malam, insya-Allah. Untuk itu waktu malam. Dan pendaftaran kita akan tutup pada hari raya ketiga, Ahad, Isnin, Selasa. Pendaftaran kita ramai 9.30. Ginilah saya putus 9.30 lah. Kita 9.30 insya-Allah. Pukul 11 tu tuan-tuan tak tidur lagi. Kalau tuan-tuan mengantuk, pukul 11 tu tuan-tuan tidur. Jadi mudahnya kita buat 9.30 sampai 11. 9.30 sampai 10.30. 10 suku, 1 jam tu tak ada. Kita buat 1 jam setengah juga. Malam 1 jam setengah. Satu slot tu 1 jam setengah. Bukan 1 jam, 1 jam setengah. Okey. Dan pendaftaran kita tutup pada hari raya ketiga, hari Selasa jam 12 malam. Itu tutup lah. Sebab Rabu, Khamis, Jumaat 3 hari tu saya nak susun lah. Saya nak susun macam mana. Jadi pendaftaran akan tutup pada 3 Syawal. Begitulah. Pendaftaran tutup 3 Syawal. 4, 5, 6 saya nak susun macam mana. Sebab first time buat ni. Tak pandai pula, itu pun nak dibantu oleh anak-anak saya. Masya Allah balik daripada Mesir, cuti Covid dah. Jadi nak buat dia boleh bantu saya. Kitab anta Aidil Mahdi. Aidil Mahdi ni hubungi Ustaz. Sebab kitab dia tertinggal, boleh hubungi Ustaz. Macam mana kita nak cari kitab tu? Boleh hubungi Ustaz. Boleh hubungi Ustaz selepas ni. Okey, insya-Allah. Jadi ini beberapa keputusan kita. Pendaftaran kita tutup pada hari raya ketiga. Pendaftaran kita tutup pada hari raya ketiga jam 12 PM. Okey, tepat 12 PM kita tutup. Dan insya-Allah jadi insya-Allah pendaftaran, dan selepas tu kita akan mulakan daurah. Abi Nufais ni sepatutnya kena awal lagi lah. Sepatutnya kalau nak minta jilid 1 tu tak ada jilid 1, kena minta. Boleh minta, saya boleh hantar awal. Ini sekarang kitab dia susah lah. Jadi kita akan buat daurah 4 slot, iaitu pada hari Sabtu 2 slot dan pada hari Ahad 2 slot. Pagi 6.45 sampai 8 suku, malam 9.30 sampai 11 malam. Jadi 4 slot, 1 slot tambahan dalam Kitabul Ilmu. Itulah. Dan pada siapa-siapa yang berdaftar
sudah membuat sumbangan dalam pendaftaran tadi, cuma nama dia tak ada yang saya umumkan tadi. Mungkin akan datang lagi pendaftaran lah. Tapi misalnya tak ada nama dia, dia dah daftar 2-3 hari dah tak ada nama dia, semua itu PM saya dan saya akan masukkanlah nama tu, insya-Allah. Jadi kita mulakan hadis ke-40 bracket 39. Jadi insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mafatihul jannati syahadatu an la ilaha illallah. Rawahu Ahmad. Okey. Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, kunci-kunci syurga ialah penyaksian la ilaha illallah. Kunci syurga tu adalah penyaksian, iaitu kita mengucap syahadah. Mubtada jamak. Mubtada ni ialah, kalau kita tengok dalam bahasa Arab, dia ada jumlah ismiyah, jumlah sentence yang dimulakan dengan ism dahulu. Kalau sentence, ayat yang dimulakan dengan fi'il, kita panggil dia jumlah fi'iliyah. Kalau ayat dimulakan dengan ism, maka itu dipanggil jumlah ismiyah. Zaidun qa'imun. Zaidun qa'imun. Zaidun tu ism lah, nama lah, nama. Qa'imun tu juga ism. Jadi jumlah ni jumlah ismiyah. Zaidun tu dipanggil mubtada. Dia panggil mubtada, dan qa'imun tu khabar. Mubtada. Kalau itu jumlah ismiyah. Kalau jumlah fi'iliyah pula, qama zaidun. Qama tu fi'il madhi. Zaidun tu fa'il dia, subjek dia, predikat dia. Itu predikat dia, itu subjek dia. Jadi qama zaidun itu jumlah fi'iliyah. Jadi zaidun qa'imun itu jumlah ismiyah. Jadi tengok di dalam mubtada, dalam jumlah ismiyah, mubtada dia dibawa dengan lafaz jamak, iaitu lafaz plural. Mafatihul jannah. Dia mula ayat tu mafatihul jannah tu mudhaf ilaih, dia menjadi mubtada. Jadi mafatih tu dia perkataan dia plural. Maka khabar dia mufrad. Khabar dia adalah mufrad. Plural dan khabarnya adalah mufrad. Jadi kalau dari segi sentence, jumlah tu tak komplit lah, jumlah tu tak sempurna lah, tak tepat lah. Maka jawabnya jadi mufrad. Jadi sepatutnya kalau jamak dengan jamak lah, plural dengan plural lah. Takkan satu plural dengan jamak, plural dengan singular, tak boleh. Jadi maka kita terpaksa takwilkan. Jadi kita kata syahadah tadi adalah masdar. Masdar ni dia tidak ada jamak dan dia tidak ada wahid. Maka dia boleh digunakan secara umum. Maka kita kata syahadah itu adalah masdar. Jadi masdar tidak disifatkan kepada sebagai jamak dan mufrad. Atau syahadah tadi kita kata setiap orang mesti mengucap syahadah. Oleh itu gabungan individu ini membentuk jamak. Dan atau masdar dikatakan sebagai ain jamak, iaitu mafatihul jannah syahadah. Jadi maksudnya nanti sebenarnya hadis dalam fasal ni ada lagi sedikit hadis tentang perkara ni, ada dibincangkan lagi. Mafatihul jannah syurga. Syurga ni adalah syahadah ni, kalimah ni adalah anak kunci syurga. Dan dalam riwayat yang depan sikit dia kata kunci tu adanya asnan, ada gigi-gigi dia dalam riwayat yang seterusnya. Jadi sebab tu saya tak terang di sini, sebab ada riwayat yang akan datang nanti, so kita terangkan di sana. Jadi kunci boleh buka syurga. Jadi orang yang ada syahadah boleh masuk syurga lah. Sedangkan sembahyang puasa tak ada. Kita kata, maka jawabnya Hasan Basri, kunci tadi ada asnan, ada gigi. Tengok kan, kunci kita ada gigi tak? Ada gigi. Maka gigi-gigi itulah amalan soleh. Jadi satu kunci dia tak seperti paku, dia mesti bergigi. Kunci yang ada gigi sahaja boleh buka pintu syurga.
kunci yang ada gigi sahaja boleh buka pintu syurga. Kunci tu dah ada dah, tapi tak boleh buka. Tak boleh buka untuk first intake lah. Second intake, okey, semua orang boleh masuk. First intake tu tak boleh. Jadi kita nak ke syurga, kita tak nak lah second intake, third intake. Kita nak first intake. Itu insyaAllah terangan, ada sedikit penerangan di dalam hadis yang akan dihadapan. Kalimah tauhid penyebab kepada kejayaan. Wa an Utsman radhiyallahu anhu qala inna rajulan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiya hazinu alaihi hatta kada ba'duhum yuwaswisu qala al-Utsman wa kuntu minhum fa baina ana jalisun marra alayya Umar radhiyallahu anhu فلم أشعر به فأشتقى عمر إلى أبي بكر رضي الله عنهما ثم أقبل حتى سلم علي جميعا قال أبو بكر ما حملك ألا ترد على أخيك عمر سلامه قلت ما فعلت قال عمر بلى والله لقد فعلت قال قلت والله ما شعرت أنك مررت ولا سلمت قال أبو بكر صدق عثمان قد صغلك عن ذلك عمرو فقلت عجل قال ما هو قلت توفى الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم قبل أن نسأله عن نجاة هذا الأمر قال أبو بكر قد سألته عن ذلك فقمت إليه فقلت له بأبي أنت وأمي أنت أحق بها قال أبو بكر قلت يا رسول الله ما نجاة هذا الأمر قال رسول صلى الله عليه وسلم من قبل مني الكلمة التي عرضت على عمي فردها فهي له نجاة رواه أحمد. Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu berkata, ketika wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat begitu bersedih sesekali sehingga setengah mereka berada dalam keadaan was-was. Bersedih dan mereka berada di dalam keadaan was-was. Was-was, apa was-was dia? Nanti bab was-was kita akan belajar nanti. Selepas iman yang boleh merosakkan iman, mula-mula was-was. Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu berkata, aku di antara mereka yang berada di dalam perasaan was-was itulah. Sedangkan aku duduk, semasa sedang aku duduk, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu datang dan lalu berhampiran denganku. Semasa aku duduk, maka Sayyidina Umar datang dan berhampiran denganku. Dia telah memberi salam kepadaku dan aku tidak menyedari salam beliau. Maka Sayyidina Umar telah mengadu. Jadi betul takkan Umar mengadu, panjang cerita di situ, sebab tu kita nak tafsirkan di situ. Dan maka Sayyidina Umar telah mengadu kepada Sayyidina Abu Bakar. Kemudian mereka berdua datang kepadaku sehingga mereka berdua memberi salam kepadaku. Maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya, apakah yang menyebabkan kamu tidak menjawab salam saudaramu Umar? Jawabku, aku tidak melakukan demikian. Maka kata Sayyidina Umar, bahkan demi Allah kamu telah melakukan perkara itu. Maksudnya tak jawab salam aku. Aku berkata demi Allah aku tidak menyedari. Tengok, aku tidak menyedari. Sebab apa? Apabila kita bayang uzur, bila satu orang kita rasa dia tak buat, bila dia tak buat dan dia bersumpah bahawa kata dia buat, so kita terima dia sumpah dia, maka kita mencari kelemahan kita untuk kita menyelesaikan situasi tersebut. Jadi Utsman radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman melihat kepada kelemahan dia. Apa dia kata? Demi Allah aku tidak menyedari bahawa kamu telah berhampiran lalu berhampiranku dan tidak juga menyedari kamu telah memberi salam kepadaku. Kata Sayyidina Abu Bakar, pernahlah Utsman. Jadi Utsman tu cakap benar lah tu. Sesungguhnya terdapat sesuatu perkara yang menyebabkan kamu tidak menyedari akan kehadiran Umar dan salamnya. Kataku benar. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya, apakah perkara tersebut? Jawabku, apa yang kamu sedang fikirkan? Bila kita tengah fikir sesuatu, jadi kita tak tahu orang bagi salam kat kita. Jawabku, Allah Subhanahu Wa Taala telah mewafatkan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam sebelum kita sempat bertanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, apakah perkara dalam agama ini yang boleh menyelamatkan kita semua? Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, aku telah bertanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam mengenai perkara tersebut. Lantas aku pun
bangun pergi kepadanya dan berkata. Jadi Abu Bakar kata, aku dah tanya. Tempat orang tak tanya, Abu Bakar memang dah tanya. Dia orang yang mendahului. Fastabaqul khairat. Orang yang mana fastabaqul khairat. Jadi fastabaqul khairat ni orang yang mula-mula akan tanya perkara tadi. Maka jawabku, Allah Ta'ala telah mewafatkan nabinya sebelum kita sempat bertanya kepada baginda. Lantas aku bangun pergi kepadanya dan berkata, aku korbankan ibu bapaku untukmu. Memang tuanlah orang yang selayaknya bertanya mengenai perkara ini. Tuanlah yang orang duduk dengan Nabi SAW. Sayyidina Abu Bakar berkata, aku bertanya Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apakah perkara dalam agama ini yang boleh menyelamatkan seseorang? Maka Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang menerima daripadaku, yang ini mengucap daripadaku kalimah yang telah aku ajarkan, pada bapa saudaraku, lalu dia telah menolak kalimah itu, maka kalimah itu akan membawa keselamatan untuknya. Jadi siapa ucap kalimah ni, dia akan selamat daripada kekal di dalam neraka. Mungkin kalau dia ada dosa, kita dah bahaskan dah, mungkin kalau dia ada dosa, maka seorang itu perlu dibersihkan dulu. Ataupun suatu orang tu di hujung, dia kafir, tapi di hujung hayat dia masuk Islam, maka dosa yang sebelumnya dimaafkan, maka dia terus ke syurga. Hadis riwayat Imam Ahmad rahmatullah alaih. Selepas kewafatan baginda, banyak perkara berlaku kemurtadan. Jadi bila Rasulullah SAW wafat, banyak perkara-perkara yang berlaku, perkara-perkara ujian-ujian yang berlaku kepada umat Islam. Allahu Akbar. Kemurtadan dan wujudnya Nabi palsu, datangnya Nabi palsu, Musallamatul Kazzab yang mengaku Nabi palsu, Aswad Al-Ins yang mengaku Nabi palsu di Yaman, orang Yaman yang murtad, Aswad Al-Ins, orang Yaman yang murtad. Sebenarnya kita mencintai Nabi dan kita juga mencintai ahli bait Nabi. Satu ketika Nabi SAW di dalam musim haji, daripada mana? Daripada tempat wukuf Arafah, nak berjalan ke Muzdalifah. Jadi semasa nak bertolak Nabi SAW dengan rombongan daripada Arafah nak bertolak ke Muzdalifah, kan, selepas habis wukuf nak bertolak ke Muzdalifah lah. Tapi Nabi tak memulakan lagi perjalanannya, sedangkan persiapan semua orang sudah berada di atas kenderaan masing-masing. Tetapi Nabi tidak memulakan lagi perjalanannya. Nabi kata, tunggu sekejap, aku menunggu seseorang. Dengan kedatangan dia, barulah kita boleh pergi. Jadi agak lama lah menunggu tu, agak lama lah. Sebab orang dah get ready dah, sedia dah, duduk atas tunggangan dah, nak berjalan dah ke Muzdalifah, nak bertolak dah ke Muzdalifah. Daripada ni, cerita ni saya nak ada kesinambungan daripada kemurtadan ni lah. Saya bawa cerita ni, memang cerita saya ada hubung kait dengan kemurtadan lah. Jadi kenapa kemurtadan berlaku kepada orang Yaman? Jadi begitu. Jadi orang kata, jadi agak lama, Nabi menunggu agak lama. Maka selepas itu datanglah seorang pemuda keluar daripada hajatnya, menunaikan hajat dia keluar. Maka Nabi kata, okey, kita boleh berjalan. Pemuda yang ditunggu, orang yang ditunggu telah datang. Maka berkata seorang Yaman, satu orang Yaman telah berkata kepada Nabi, Allah, budak-muda ni yang kita tunggunya, yang Nabi tunggu ni muda-muda, hamba pula tu, anak hamba pula tu, dia kata. Dia memandang rendah kepada Usama bin Zaid. Sayyidina Usama bin Zaid adalah anak kepada Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah adalah hamba kepada keluarga Nabi.
Zaid bin Harisah ni tak tahulah, dia orang merdeka dahulunya, tapi telah dikidnap apa semua, telah dijadikan hamba. Dan Zaid bin Harisah ni adalah berada dalam keluarga Nabi. Dia menjadi hamba, datang-datang pada Nabi, dia dah jadi hamba pada keluarga Nabi. Dan dia duduk dengan keluarga Nabi. Ayah pada Usamah bin Zaid ni adalah Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah Bila Zaid bin Harisah handsome. Usamah bin Zaid tak handsome. Wajah wajah sama, lebih kurang sama, tapi Zaid bin Harisah ni putih. Dan Usamah bin Zaid ni hitam. Tak handsome lah. Orang kata orang hitam ni tak handsome lah. Oh, dia kata tunggu anak hamba. Habis lewat perjalanan kita. Dia memandang rendah kepada Saidina Zaid bin Harisah. Saidina Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid adalah anak kepada Zaid bin Harisah. Begitu. Jadi bila anak Zaid kepada Zaid bin Harisah, Zaid bin Harisah ni hamba, maka pakcik dia dan ayah dia datang, pakcik dia dan ayah dia datang untuk menebus Zaid bin Harisah daripada keluarga Nabi. Maka datanglah pakciknya, dan pakciknya dah menuntut nak bayarlah tebusan, dan dia nak ambil balik semula Zaid ni tadi, nak ambil kembali Zaid bin Harisah ni untuk pulang kepada pangkuan. Nabi pun panggil Zaid bin Harisah. Bila Nabi panggil Zaid bin Harisah, Nabi kata, "Wahai Zaid, kamu kenal tak dua lelaki tadi?" Dia kata, "Satu ayah saya dan satu pakcik saya. Dia datang nak mengambil kamu dan nak menembus daripada saya supaya kamu bebas daripada penghambaan." Maka Nabi kata begini, Zaid terdiam. Zaid kata dia tak nak pergi. Jadi maka Nabi SAW memberitahu kepada ayah Zaid Harisah tadi dan pakciknya begini, "Saya tak boleh membuat keputusan. Tuan tubuh sendiri boleh buat keputusan. Adakah dia ingin bersama dengan tuan, kembali dengan ayahnya, atau dia ingin bersama dengan saya?" Dia ingin bersama dengan saya. Boleh tak? Boleh ingin sama dengan saya. Boleh tak? Jadi di situ Zaid tengok ayah dia, pakcik dia. Zaid tengok Nabi. Nabi kata Zaid akan buat keputusan, sebab Zaid lah yang akan kembali kepada tuan atau dia stay dengan saya, dengan kami. Zaid tengok dua pakcik dan ayah dia, dan Zaid tengok Nabi. Zaid telah membuat keputusan pada masa itu. Dia bersama Nabi. Dia kata, "Saya nak bersama Rasulullah." Ayah dia kata, "Zaid, kamu memilih jalan hamba daripada merdeka?" Dia kata, "Ayahanda, biarlah saya menjadi hamba, tapi saya tinggal dengan orang yang paling saya kasih dalam dunia. Saya tak pernah temui orang yang sehebat dan sebaik itu." Saya tak boleh tahan bila sebut Rasulullah, saya tak boleh tahan. Jadi Zaid kata, "Okey, saya memilih Rasulullah." Jadi sebab itulah Rasulullah SAW telah jadikan Zaid itu anak angkatnya, dipanggil Mutabanna. Mutabanna ni anak angkat. Dan orang Arab anak angkat ni seperti orang-orang Quraisy, dia anak angkat seperti anak nasab lah. Itu hukum orang Quraisy, kafir Quraisy dulu. So orang anak angkat ni ialah seperti anak nasab. Dia boleh mewarisi harta daripada keluarga tadi. Nabi SAW telah jadikan Zaid tadi sebagai anak angkat dia. Bila Zaid jadi anak angkat dan Nabi kahwinkan Zaid dengan Zainab, lepas tu tak sesuai daripada Zainab, itulah lahirnya Usamah bin Zaid. Tapi dia tak sesuai, kedua orang tadi tak sesuai.
Mungkin perkahwinan tu bagus dah, tapi perkahwinan tu tak sesuai. Maka perkahwinan tadi Zaid terpaksa berpisah dengan Zaid bin Harisah, terpaksa berpisah dengan isterinya Zainab. Saya rasa Zainab, ghalibannya Zainab. Dan selepas itu Nabi telah mengahwini Zainab. Sepatutnya kalau mengikut orang Arab, selalu mengikut orang Arab, Nabi kadang-kadang dia raikan Arab, kadang-kadang dia tidak raikan rasam Arab. Kalaulah perkara tadi tidak bersalahan dengan syariat, Nabi tak boleh raikan rasam orang Arab. Kalau perkara itu tidak bersalahan dengan syariat, Nabi akan raikan apa yang dilakukan oleh orang Arab Quraisy. Jadi di sini Nabi tak raikan. Orang Quraisy kata anak angkat ialah seperti anak sendiri. Maknanya isteri kepada anak angkat tidak boleh berkahwin dengan bapa angkatnya. Isteri kepada anak angkat tak boleh berkahwin kepada bapa angkatnya. Jadi sebab tu saya cerita Usama. Tapi saya nak cerita Usama, tapi sebelum Usama saya kena cerita Zaid dulu. Zaid tu ayah dia. Yang orang Yaman memandang rendah tadi tu ialah yang orang Yaman yang memandang rendah tu pada Usama. Kena faham cerita tu, tuan-tuan, jangan tidur lah. Kena faham cerita saya cerita dah faham dah. Saya cerita perlahan-lahan dah ni. Jadi okey, Zaid telah berpisah. Tu imsakum bil ma'ruf. Kalau kita nak pisah pun kita berpisah dengan baik. Jadi misalnya kalau suami isteri tu dia tak boleh kufu lagi, dia tak ada jalan, maka dia terpaksa berpisah dengan baik. Begitu. Dan selepas itu Nabi mengahwini Zainab, isteri kepada Usamah. Jadi orang Arab bising lah. Dia kata mana boleh kahwin dengan anak isteri anak angkat. Dan kadang-kadang hukum anak angkat, dia kata anak angkat boleh terima waris, boleh terima harta pusaka. Tapi itu dalam Islam tak boleh. Jadi dalam Islam kata terima harta pusaka tak boleh anak angkat. Kecuali dia telah wasiatkan pada anak angkat tadi. Dia bukan sahibul miras, dia bukan zawil sahibul faraid, dia bukan zawil furud, dia bukan zawil furud. Dia bukan zawil furud. Jadi Nabi kahwin dengan Zainab tadi. Bila Nabi kahwin dengan Zainab, maka daripada Zainab tadi, daripada itulah adanya anak Usamah bin Zaid. Jadi Usamah Zaid, Nabi sayang sangat ni Usamah bin Zaid. Sayang kepada Usamah, sayang kepada Zaid bin Harisah, tapi sayang lagi pada cucu. Tuan-tuan kan yang dah agak berumur 50 tahun macam saya, dah ada cucu dah. Dah ada cucu dah. Bila ada cucu, sayang cucu. Ayah saya dia bengis tau dengan kita orang, tapi dengan cucu semua kalah. Atuk semua kalah dengan cucu. Jadi cucu ni disayangi. Jadi Nabi sayang kat Zaid. Walaupun Zaid ni, Nabi sayang kat Usamah, cucu angkat lah, cucu lah. Nabi sayang sangat. Zaid dan Usamah ni orang tuduh tau. Ada orang tuduh Zaid handsome, Usamah tak handsome. Zaid hitam, Zaid putih, Usamah hitam. Jadi Nabi pening, orang dah tuduh ni bukan anak dia. Satu ketika Zaid dengan Usamah tidur satu selimut dan nampak kaki. Usamah nampak kaki, Zaid nampak kaki. Satu orang datang, orang tu ada ilmu sakhifah. Maknanya dia boleh tengok satu orang tu, dia boleh beritahu sakhifah. Jadi ilmu sakhifah ni. Jadi Nabi risaulah, ada orang tuduh ni Zaid ni, Usamah ni bukan anak Zaid. Tapi datang orang ilmu sakhifah. Sakhifah ni, ilmu ni dia boleh tengok satu orang, dia boleh cam dah. Ni anak beranak walaupun hitam, walaupun satu hitam satu putih. Jadi bila muka tak nampak, Zaid dengan Usamah tutup muka, maka nampak kaki. Maka kata Arab tadi, Allah, cantik benar dua beranak ni tidur. Cantik benar dua beranak ni tidur. Nabi kata alhamdulillah, ilmu sakhifah. Maknanya orang tu dia boleh tengok, dia boleh meneliti dan dia boleh beritahu bahawa
Dia boleh beritahu. Ini dia ada satu dipanggil ilmu ni, ilmu sakhifah. Dia boleh tahu. Sebab tu dalam nak buat fatwa dan sebagainya, kita bawa doktor. Doktor tu dia bukan boleh buat fatwa, tapi itu bidang dia. Misal bidang dia. So sebab tu ulama-ulama sebelum dia buat fatwa, so dia panggil ahli-ahli tadi. Ahli-ahli tadi bukannya mereka ini buat fatwa, ulama buat fatwa, tetapi orang panggil ahli. Ahli ni akan beritahu dalam bidang ilmunya. Supaya apa? Supaya fatwa itu dapat dibuat dengan sempurna. Jadi Nabi berkata, selesailah masalah Zaid dan Haris, Zaid dan Usama. Dua beranak ni. Ahli Sakhifah beritahu ni dua beranak walaupun tak nampak muka. Okey. Satu. Jadi Usama bin Zaid ni yang dicintai oleh Nabi. Sebab tu Nabi kata, tunggu sekejap, aku tunggu satu orang pemuda. Dia sedang qada hajat. Lepas dia siap, nanti kita bagi. Lepas dia siap, dia tengok. Kata ahli Yaman, salah satu daripada orang Yaman kata, Allah, tunggu, anak hamba, hebatnya budak ni, tunggu oleh Nabi. Nabi sayang. Tapi oleh kerana dia memandang rendah pada orang yang dicintai oleh Nabi, maka mula-mula selepas Nabi wafat, ialah orang-orang Arab Yaman telah murtad. Sebab itu tuan-tuan yang mulia, jangan kita memandang rendah kepada seseorang pun. Sebab kita tak tahu adakah dia disukai oleh Allah atau tidak. Dia ahlullah, orang yang kita benci itu, orang yang kita hina itu, orang yang kita tak suka itu, dia adalah ahlullah pun kita tak tahu. Jadi sebab itu kita tak boleh memandang rendah pada seseorang. Itu Allah tak suka kita memandang rendah. Oleh kerana orang Yaman telah memandang rendah kepada siapa? Kepada Zaid, Usama bin Zaid. Dan mereka lah golongan yang di antara murtad. Dan di kalangan mereka Aswad al-Ins telah mengaku Nabi palsu di Yaman, yang membawakan kebanyakan orang Yaman murtad. Okey, khair. Jadi berlakunya macam-macam. Berlakunya peristiwa kemurtadan. Musallamatul Kazzab. Musallamatul Kazzab ni juga, Musallamatul Kazzab ni juga kewujudan Nabi palsu. Musallamatul Kazzab. Jadi sebahagian sahabat merasa was-was lah. Bolehkah Islam ini terus wujud di dunia ini? Bihi, marja' dia tadi ialah bihi itu. Lalu marja'nya ialah lalu Sayyidina Umar. Salam Umar kepadanya, atau kedua-duanya sekali. Jadi apabila masalah ni, bila Sayyidina Umar radhiyallahu anhu merasa hatilah apabila salamnya tak dijawab. Jadi Sayyidina Osman duduk tengah fikir je. Lalulah Umar ni tak bagi salam. Umar bagi salam. Bila Umar bagi salam, Osman tak jawab. Dia kata best friend, BFF, tak jawab salam aku. Best friend forever. Jadi dia kata, kawan, dah lah Rasulullah meninggal. Kita penting kepada perpaduan dan penyatuan di dalam membangkitkan agama, untuk mengekalkan agama sebagaimana yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Ni kawan baik pun tak bagi salam ke aku, tak jawab salam aku. Ada something wrong ke? Kadang-kadang kan orang yang kita tak suka dia bagi salam, kita buat dak aja. Kadang-kadang kita nak marah ke anak dia, dia kata abi. Kita buat dak aja. Kadang-kadang orang rumah kita, isteri kita nak marah kita panggil dia yang pun buat dak aja. So dia mungkin something wrong lah tu. Dia terasa hati dengan kita lah tu. Dia terasa hati dengan kita lah tu. Jadi jadi Sayyidina Umar merasa hatilah apabila salamnya tidak dijawab oleh Sayyidina Osman, dan terus beliau adukan. Jadi bila mengadu ni tak elok, tapi boleh kita adukan pada satu tempat yang mana tempat itu boleh menyelesaikan masalah, bukan memburuk dan menyemarakkan lagi permasalahan. Jadi kalau kita nak mengadu lah, aduan tu dibuat pada siapa? Sebab tu kadang-kadang kita adu saja. Kita duduk politik kedai kopi. So politik kedai kopi boleh selesai masalah Tak boleh. Buat kedai kopi je lah. Habis duit teh minum kedai kopi je lah. Jadi
kita kena adukan pada satu tempat. Apabila kita menghadapi masalah, kita kena adukan pada satu tempat yang mana tempat itu boleh menyelesaikan masalah. Jadi Saidina Umar, dia nak mengadu pada siapa? Sebab Saidina Osman tak jawab salam dia kerana tak dengar. Maka dia telah mengadu di FB. Siapa nak jawabnya? Mengadu ke FB, mengadu ke Allah lah. Fastaqi ilallah, Allahumma inni ashku ilaika dhu'fi quwwati. Nabi apabila dibaling batu oleh orang Taif, dan apabila Nabi telah tenang daripada balingan batu, Nabi kata, Allahumma inni ashku ilaika dhu'fi quwwati. Ya Allah, aku mengadu tentang lemahnya usaha yang telah aku lakukan. Tentang lemahnya usaha yang aku lakukan. Allah Akbar. Kejayaan Yahudi. Kita tak boleh kata kejayaan Yahudi. Bahasa tu pun tak betul. Kena ubah bahasa tu. Bukan kejayaan Yahudi. Yahudi tak berjaya pun. Berjaya Islam sahaja berjaya. Mati atau hidup, Islam berjaya, Yahudi tak berjaya. Okey. Jadi berasa hati. Jadi adukan kepada orang yang boleh menyelesaikan masalah. Tetapi setengah aduan perlu diadukan dan diadukan pada pihak yang sepatutnya, yang boleh menyelesaikan sesuatu masalah. Mana kita adu tempat yang mana boleh menyelesaikan masalah. Tempat yang mana boleh menyelesaikan masalah. Jadi bukannya menambah lagi masalah, tempat adu pada tempat yang boleh menambahkan masalah. Kaedahnya aduan dibuat agar tindakan dapat diambil. Bila kita buat aduan, supaya ada tindakan. Jika diadukan kepada tempat yang tidak boleh mengambil tindakan, maka aduan itu tidak memberi faedah. Buat kosong je lah, tak ada faedah je lah. Penyelesaian perkara ini perlu disegerakan oleh Saidina Abu Bakar dan Umar. Bila Umar mengadu kepada Abu Bakar, Abu Bakar kata, tak boleh jadi ni. Kawan-kawan baik dah tak bagi salam dah ni. Mungkin atas niat apa tak tahu ni. Jadi sebab perpaduan mereka tu penting. Jamaah, alaikum bil jamaah. Jamaah tu adalah penting. Perpaduan tu adalah penting. Dan Saidina Abu Bakar menganggap perkara ni penting. Sebab tu al-aham fal-aham. Bila ada masalah yang paling penting mesti diselesaikan dahulu. Bukan masalah kecil-kecil ni. Dalam jemaah tu dia duk bergolak tau. Dia nak selesai masalah luar orang. Mana boleh. Jemaah tu dah bergolak dah. Dia nak selesaikan masalah orang. Masalah yang paling penting dalam jemaah tu kena selesai dulu. Baru dia boleh selesai orang. Dia duk bergolak. Dia masalah dia pun tak selesai. Sama dia duk bergolak. Macam mana nak menyelesaikan masalah orang? Jadi penting. Jadi sahabat ni kata, tak boleh. Ni semua sahabat in front line ni, in front semua ni. Sahabat yang berada di depan ni, front line belakang ni. Orang dah duduk depan ni. So kita kena selesai dulu. Jadi Saidina Umar dan Saidina Abu Bakar menganggap ini penting. Masalah ni penting. Kena selesai dulu. Kenapa Osman jadi macam tu? Macam tu. Jadi mereka berdua, Saidina Abu Bakar, Saidina Umar. Bila pengaduan dibuat oleh Umar pada Abu Bakar, Saidina Umar dan Saidina Abu Bakar datang jumpa Saidina Osman. Selesai masalah dalaman. Dah murtad ni, orang dah banyak dah. Selesai masalah dalaman dulu. Selesai masalah jemaah dulu. Jangan duduk selesai, duduk habis nak buat orang ni. Dia tak selesai. Sebab tu jadi gaduh meletup. Begitu. Tak selesai masalah. Selesai masalah sebab semua orang tak nak menyelesaikan. Sahabat mereka mencari kelemahan dalam diri sendiri, barulah penyelesaian itu dibuat. Sekarang orang, kenapa bila sesuatu kumpulan dia ada masalah, dia tak boleh selesai masalah? Sebabnya ada ego. So ego ni perlu dibuang. Ego ni perlu buang. Ego kita besar ni, kena buang ego. Masing-masing datang jangan dalam bentuk ego. Jadi kena tundukkan, kena rendahkan hati dengan memberi kata-kata yang baik.
Kena tunduk hati kita, memberi kata-kata yang baik. Tunduk hati. Jadi macam mana sahabat? Mereka buang ego mereka dan mereka menyelesaikan masalah ni. Dan Saidina Abu Bakar kata, ini masalah penting ni. Masalah ni kena selesai dulu ni. Saidina Abu Bakar dan Saidina Umar kerana disegerakan. Penyelesaian kepada perkara ini disegerakan oleh Saidina Abu Bakar dan Saidina Umar. Orang nombor 1, orang nombor 2 ni. Nak selesai dengan orang nombor 3 ni. Dia orang nombor 1, nombor 3 lah. Nombor 1, nombor 3 nya. Tuan-tuan faham sendirilah. Nombor 1, nombor 2, nombor 3 nya nak selesai masalahnya ni. So nombor 1 tak boleh nak bagi masalah, nombor 2 tak boleh nak selesai satu sama lain. Ego macam mana nak selesai masalah? Jadi asas sahabat ialah perpaduan. Ruhama'u bainahum asyidda 'alal kuffar. Mereka ni berkasih sayang satu sama lain. Oleh itu jika ada perkara yang boleh menyebabkan berpecahnya perpaduan, itu ia perlu diselesaikan dengan segera. Tak kisahlah kita dalam company ke, kita dalam jemaah ke, kita dalam syarikat ke. Tuan-tuan, bila ada masalah hak besar tu, masalah perpecahan tadi. Jika ada perkara yang boleh menyebabkan perpecahan, tak puas hati dengan orang ni, tak puas hati dengan orang ni, ada perpecahan, maka perpaduan itu adalah penting. Berpecahnya perpaduan, boleh berpecahnya perpaduan, kesatuan, ia perlu diselesaikan dengan segera. Selesai pun masing-masing cari kelemahan masing-masing, bukan masing-masing menegakkan benang yang basah. Bahkan demi Allah, Saidina Umar telah bersumpah. Jadi ni saya ambil benda-benda short-cut saja. Jadi dua ni bagi salam. Bila dua ni bagi salam, Saidina Uthman pada masa tu jawab salam. Maka Saidina Abu Bakar tanya Saidina Uthman, apa yang menyebabkan tak jawab salam saudara tuan, saudara kamu? Dia panggil akhi, saudara. Kenapa tak jawab saudara kamu? Uthman tak jawab saudara kamu, salam saudara kamu Umar. Jadi Uthman mula-mula dia nafikan. Dia kata, saya tak buat macam tu. Saya tak buat macam tu. Dan saya tak buat macam tu. Maknanya bila Umar bagi salam, saya tak buat macam tu. Saya tak buat macam tu. Tapi Umar bersumpah, demi Allah, aku lalu kat engkau, aku lalu depan tuan, saya lalu depan tuan, dan saya bagi salam, tuan tak bagi salam pada saya. Dia kata, demi Allah. Sayyidina Umar dia bersumpah. Kita ni kadang-kadang bersumpah aja tapi tak betul. Sayyidina Umar bila sumpah tu benda besar. Wallahi demi Allah, aku dah bagi salam pada kau. Jadi Uthman tengok, dia cepat cari penyelesaian, tahu tak? Kawan tu dah bersumpah tu, aku tak dinafikan, dia tak bagi salam. Kawan tu dah bersumpah tu, kalau bersumpah tu memang benar lah tu. Maka Uthman mencari kelemahannya, menundukkan egonya tadi. Mula-mula dia tak ego, dia tak tahu. Dia kata, mana Umar buat macam tu pada saya. Tapi bila Umar kata, saya bersumpah, demi Allah saya bagi salam, maka Uthman mencari jalan penyelesaiannya. Dia kata, benar kata tuan. Jadi bahkan demi Allah, Umar kata, Sayyidina Umar, demi Allah, di sini Sayyidina Umar telah bersumpah. Sayyidina Uthman tidak menafikan sumpah Sayyidina Umar, tapi menafikan kesedarannya. Tadi dia kata tak bagi salam sebab benda tu tak dihadapkan lagi problem tadi. Mana? Saya tak buat macam tu, dia kata. Jadi bila Umar menafikan bahawa dia yang melakukannya, maka Sayyidina Uthman telah menafikan kesedarannya. Baru dia nafikan, dia minta maaf, saya tak sedar. So dia rendahkan diri, rendahkan apa ni, rendahkan hati. Minta maaf lah, saya tak sedar. Orang Melayu ni kan, dia orang minta maaf, dia terus bagi, walaupun orang tu buat macam-macam kat dia. Tapi bila dia minta maaf, maaflah tuan. Orang Melayu dia boleh maaf. Orang Melayu ni hati dia lembut, dia boleh maaf. Lepas tu kena tipu pula tu lain kali lah. Biarlah kawan tu nak tipu pun, tipu lah juga. Tetapi bila minta maaf, orang Melayu boleh maaf.
Jadi oleh itu, dalam menyelesaikan sesuatu masalah, kita perlu melihat kelemahan dan kesalahan diri kita. So kita pointkan dia, mana lemah kita. Supaya apa? Bila kita merendahkan hati dengan mencari kelemahan dan kesalahan diri dan tidak menyalahkan saudara kita. Berbeza dengan hari ini, masing-masing saling menyalah dan saling menuntut hak. Ada bila dia bagi salam kat kita? Bila kau bagi salam kat aku? Mana aku tak dengar pun. So tak ada cari penyelesaian, tak solvekan problem tadi. Berbeza dengan sahabat yang paling memberi hak satu sama lain. Sebab tu kita panggil ikramul muslimin. Ikramul muslimin ni menunaikan hak saudara lebih daripada hak kita. Mengutamakan hak saudara. Sebab tu dalam tabligh kita ada sifat keempat, ikramul muslimin. Ikramul muslimin ni kita nak muliakan saudara kita lebih daripada diri kita. Sayyidina Osman telah membenarkan ilmu yang ada pada Sayyidina Abu Bakar. Jadi Sayyidina Abu Bakar kata, mungkin kamu tak jawab tu sebab duk fikir satu benda lah kot. Dia kata, ya, saya sedang memikirkan satu benda, iaitu saya terlupa nak tanya Nabi selepas sehingga Nabi wafat, apakah kalimah, apakah perkara dulu yang boleh memberi kejayaan kepada seseorang, yang menyelamatkan seorang itu daripada kekal dalam neraka buat selama-lamanya jika dia berdosa. Kalau orang tak berdosa, dia masuk first intake lah. Kalau orang berdosa, dia masuk second intake lah. Tapi tak mengekalkan seorang itu mukhallad finnar, tak mengekalkan dan menyelamatkan seorang itu daripada neraka. Apa tu? Sayyidina Osman telah membenarkan ilmu. Maka Abu Bakar kata, aku sempat bertanya. Jadi sekarang orang berilmu, sama berilmu. Ajib. Macam mana penghormatan Sayyidina Osman kepada Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar. Tuan, kalau satu orang tu dia pandai, kalau tuan-tuan ni pandai, tuan-tuan ada PhD dalam bahagian apa, tuan-tuan pandai, kadang-kadang kita susah nak menerima kepandaian orang. Sebab kita susah nak menerima kepandaian orang. Misalnya satu orang tu dia ada PhD, dia hebat lah, dia PhD dah hebat. Dia susah nak menerima satu kepandaian satu orang veteran, hanya dia ada bachelor saja. Tak boleh terima. Aku PhD, mana aku boleh terima engkau? Dia nak mengiktirafkan seorang tadi, kita susah nak mengiktirafkan seorang. Jadi ulama-ulama dahulu, mereka meraihkan dan mengiktirafkan ilmu masing-masing. Orang ni dia dah bidang ni, orang ni bidang ni. Sebab itu mereka tidak ego, mereka mencari jalan penyelesaian. Dia kata tak, dia bukan pengaruh. Bukan kalau kita belajar dengan satu guru, maka guru tadi mempengaruhi anak murid, jangan belajar dengan orang lain, belajar dengan dia je, orang lain tak betul. Salah, benda tu salah. Belajarlah. Belajar ni tempat banyak kena belajar. Kita raihlah satu sama lain, kita tunduk. Sebab tu ulama-ulama yang orang-orang ulama-ulama yang arif billah, mereka tunduk satu sama lain, tidak ego. Mengiktirafkan ilmu orang penting. Kadang-kadang kita nak iktirafkan ilmu orang tu susah. Kalau kita tu hebat daripada orang tu, kalau kita tu hebat daripada satu orang tu, kita susah nak mengiktirafkan ilmu yang ada pada dia. Mengiktirafkan ilmu orang tu satu kemuliaan. Orang tu Masya Allah, kita iktirafkan ilmu dia, kita tak pandang rendah pada dia. Itulah kita kena tundukkan ego kita, kita kena tundukkan hati kita. Kan? Sayyidina Osman telah membenarkan. Macam mana dia melakukan membenarkan? Kuntu ikraman lahu. Maf'ul li ajlih. Lahu lam tu maf'ul li ajlih. Kuntu ikraman lahu. Daku berdiri kepadanya. Daku berdiri. Lahu, untuk seorang itu, ikraman. Kuntu ikraman. Daku berdiri sebab daku memuliakan dia. Daku berdiri sebab daku memuliakan dia. Jadi beginilah sebab itu
bila ulama-ulama datang, kita bangun untuknya. Allah buat macam Nabi dia tu, mulianya dia tu. Budak-budak dia tu macam sembah tu Tok Guru tu. Tak, kita tak sembah. Kita berdiri tadi sebab kita memuliakan dia. Kadang-kadang orang dunia, sebab tu orang dunia dia tak boleh terima orang dalam dunia ilmu ni. Kita begitu menghormatinya seorang ustaz, kita menghormati ustaz. Apatah lagi ustaz-ustaz orang, ustaz kawan-kawan kita, kita mengiktiraf dia dan kita menghormati dia. Dan kita sebab tu bila kedatangan, bila orang-orang besar datang, biasa orang faham lah, bila orang-orang besar datang semua berdiri untuk dia. Untuk orang dunia orang faham. Tapi bila orang agama, dia datang kita buat dondo je. Orang masjid buat dondo je. Buat dondo je. Mulialah. Apa salahnya kita memuliakan saudara kita? Seorang Islam pun kita mesti muliakan dia. Dengan kawan-kawan rakan sepeusaha, kita muliakan orang. Jangan kita tak muliakan orang. Kita muliakan ustaz-ustaz. Kita muliakan para ulama. Mungkin dia ada kurang senang dengan jemaah. So kita muliakan dia. Kita kena muliakan dia. Kita muliakan seseorang. Dengan kita tundukkan ego kita, kita muliakan seorang, Allah akan muliakan. Man tawadha'a lillah rafa'ahullah. Siapa yang tawadhu, rafa'ahullah. Allah SWT akan tinggikan darjatnya. Jadi jadi mengiktiraf. Jadi dia mendiri Osman ni kerana dia mengiktiraf kefahaman yang ada pada Sayyidina Abu Bakar, orang yang fastabaqul khairat, orang yang mendahului. Dia bangun selalu. Dia bangun kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sebab apa? Sebab menghormati ilmu yang ada kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Masih saling menghormati satu sama lain. Sayyidina Uthman telah membenarkan ilmu yang ada pada Sayyidina Abu Bakar dan memuliakan dia dan memuliakan beliau dengan berdiri. Oleh itu seorang itu sepatutnya tidak menganggap dirinya besar daripada orang lain. Mengikut pendapat Syiah, Abu Talib ialah seorang Islam. Jamhur ulama ahli sunnah menyatakan Abu Talib tak Islam. Abu Talib kan dia tak terima Islam. Dia kata nanti aku terima Islam habislah perempuan-perempuan. Kita dah cerita dah, anak-anak yang tak balik, perempuan-perempuan akan hina aku. Dia apa orang kata pada kita bila kita buat baik? Apalah orang Quraisy akan kata ke aku lepas aku mati nanti, aku terima agama Muhammad. Pada di sini Nabi telah memberitahu al-kalimah. Nabi tak beritahu syahadah, Nabi beritahu al-kalimah. Diibhamkan, maksudnya tidak dijelaskan. Kalimah apa? Alif lam. Al-kalimah tidak dijelaskan. Percakapan begini kita namakan dia kinayah. Dia itu satu bahasa kinayah. Bahasa kinayah ni dia perlu ada siap dan sabak. Dia perlu ada kinayah. Bila kinayah tu dia perlu ada lah yang orang panggil apa ni, untuk kita faham kinayah tadi, dia ada istilah tu saya terkeluar dah. Dia ada qarinah, dia ada tanda lah. Bila sesuatu kinayah mesti dia ada tanda. Mesti dia ada tanda. Bila dia kena ada qarinah. Qarinah ni tanda. Tanda dia, bahasa itu tanda dia. Kadang-kadang kan kita guna bahasa kinayah. Kinayah ni. Jadi kinayah digunakan di sini untuk besarkan. Dan kinayah ni juga dalam kita belajar nahwu, dia untuk ta'zimkan. Kita tak menyatakan dengan jelas. Kita tak menyatakan dengan jelas. Sebab apa? Semua satu-satu tu semua orang tahu dah kalimah apa lagi. Kalimah syahadah lah, kalimah tauhid lah. Walaupun perkataan je lah, kalimah syahadah dan kalimah tauhid lah. Dan Nabi melakukan perkataan al-kalimah tu sebagai kinayah dan nak membesarkan benda tu. Jadi ulama fiqh ajib, kefahaman mereka lain. Jadi maka di sini bangkit usul fiqh di sini, bangkit dalam masalah fiqh. Apa masalah fiqh? Berdasarkan ini mengikut pendapat mazhab Hanafi, talak dengan lafaz kinayah menyebabkan talak bayyinah, tapi perlu ada niat, bukan dengan lafaz sarih. Okey, dia ada dua talak. Talak sarih dengan lafaz yang terang.
anti talikun, aku dah talak kau, aku dah cerai kau, aku dah cerai kau. Itu dipanggil talak sharih, dengan bahasa jelas. Aku dah cerai kau, aku talak engkau, aku cerai kau. Itu bahasa sharih. Okey. Dan satu lagi, pergilah kamu daripada sini, pergilah kamu daripada rumahku. Seorang isteri mesti duduk di rumah suami. Maka suami kata kat isteri, kan dua tugas isteri, duduk di rumah suami dan melayani suami. Dua tugas kita telah bincangkan dulu. Hak lain tu semua tugas suami. Okey. Jadi berkata suami kepada isterinya, pergilah kau daripada rumahku. Dia tak jelas, dia tak kata aku talak kau, aku anti talikun, aku cerai kau. Dia tak kata macam tu. Itu lafaz sharih dalam bahasa kita lah. Aku talak kau, aku cerai kau. Dalam bahasa Arab, anti talikun. Jadi kau pergilah. Jadi dia kata kau pergi daripada rumah ni. Itu lafaz kinayah, simbolik. Kinayah dipanggil simbolik. Maka bila talak itu, talak dengan perkataan simbolik, kinayah, dia perlu ada niat. Dia perlu ada niat. Mesti ada niat lah. Niat talak. Barulah talak tadi jatuh. Bila jatuh dengan niat tersebut, maka bagi mazhab Hanafi, talak itu dipanggil talak bayyinah. Talak bayyinah apa maksud dia? Maksudnya talak tu bila selepas jatuh talak, maka dia tak boleh rujuk lagi. Dia kena kahwin balik. Dia kena kahwin balik. Bila kahwin balik, dia kena ada saksi lah. Dia kena ada wali dan saksi. Tidak kepada rujuk. Itu dalam mazhab Hanafi. Ini masalah mazhab Hanafi. Tapi mazhab kita, dia tetap juga talak. Dia tetap talak raj'i. Talak raj'i. Boleh dirujukkan lagi lah kalau talak satu. Kalau talak lebih pada satu dah, lebih pada tiga, tak boleh nak rujuk lah. Maknanya dia bayyinah tu, dia kalau bila dipanggil talak raj'i, talak raj'i ini boleh lagi untuk kita rujuk kembali. Boleh rujuk kembali dengan lafaz rujuk, iaitu kembalilah kamu pada saya. Bagi mazhab Imam Syafi'i, rujuk tu mesti kena ada lafaz. Kalau bagi mazhab Hanafi, tak ada lafaz pun tak apa, ada harakat, tapi mesti ada niat. Apa maksud ada harakat? Bila dia bersama dengan isteri dia selepas dia talak, dia bersama dengan isteri dia talak dengan niat untuk rujuk, maka sudah dikira rujuk. Tapi itulah rujuk ni milik ni perkara lain. Rujuk ni adalah milik suami. Tapi kita kan ada perundangan Islam. Kita ada mahkamah syariah dan kita ada perundangan keluarga Islam. Kenapa perlu, saya dah jelaskan dulu. Kenapa kita wujudkan perancang keluarga Islam ni, perundangan keluarga Islam. Perundangan suami. Betul, kalau satu orang suami tu dia talak isteri dia, so dia boleh rujuk bila-bila dia suka, sebab hak rujuk tu di tangan suami. Tetapi bila kita pergi ke mahkamah dan bila adanya ni perundangan keluarga Islam tak membenarkan suami rujuk tanpa redha dan tanpa keredaan daripada isteri. Orang kata, kita belajar fiqh boleh dah, kita rujuk je, hak suami. Itu orang salah faham. Kita ada undang-undang kekeluargaan Islam. Undang-undang kekeluargaan Islam ni dia nak balance, tahu tak? Dia nak balance. Sebab apa dia nak balance? Sebab dia nak jaga penghormatan wanita supaya dia tidak dianyanya. Nak menjaga seseorang yang dianyanya lah. Biasanya yang dianyanya tu wanita lah. Kadang-kadang berlaku juga yang dianyanya tu adalah pihak lelaki yang dianyanya. Tapi kebiasaan ghalibnya wanita lah dianyanya di dalam masalah ni. Jadi adanya undang-undang kekeluargaan Islam. Dalam undang-undang kekeluargaan Islam dia nak balance sikit. Dia kata rujuk suami, walaupun fiqh kata boleh rujuk, bila-bila masa boleh rujuk, sebab hak rujuk tu pada suami. Hak rujuk tu pada suami. Tuan-tuan dengar perundangan Islam di Radio IKIM, sedap tu hakim tu selalu cerita. Saya selalu dengar. Dia hari Rabu rasa saya Rabu malam tu pukul 10 malam tu sampai pukul 11. Satu hakim tu dia cerita tentang undang-undang perundangan Islam. Tuan-tuan tengok balik hari apa saya tak perasan dah. Tapi saya selalu dengar lah, bukan dengan tiap-tiap minggu, tapi saya selalu dengar lah. Satu hakim mahkamah syariah
Masya Allah, diterangkan undang-undang perlembagaan Islam ni, undang-undang kekeluargaan Islam ni. Kenapa kita tak benarkan lelaki tu rujuk, walaupun kuasa rujuk tu di tangan lelaki tanpa persetujuan daripada isteri? Sebab kita nak jaga supaya isteri tadi tidak teranyanya. So dia balance undang-undang kekeluargaan Islam ni. Walaupun dalam hak suami boleh rujuk bila-bila masa aja, tapi undang-undang keluarga Islam kata tak boleh. Sebab kita nak jaga maruah, dan kita nak jaga supaya wanita tidak dianyanya. Suami rujuk saya, suami rujuk, wanita terpaksa rujuk. Kalau laki tu kaki pukul, ambil perempuan tu kena pukul balik. Kalau laki tu kaki pukul, memang dia akan pukul balik. Sebab tu dia brainwash tau. Brainwash daripada seorang lelaki, dia boleh sampai menyebabkan wanita tu lumpuh. Wanita tu lumpuh, dia brainwash. Kadang-kadang lelaki, dia penyayang, tapi dia gini, jenis panah barang tau tak. Bila dia nak marah, dia marah habis, dia maki habis, dia buat macam-macam kat isteri dia. Dia buat macam-macam kat isteri dia, panas barang tau. Lepas tu dia rasa Allah menyesal pula. Jadi untuk nak lindung wanita daripada orang macam ni, satu wanita dia tak boleh dia suami dia sangat sayang pada dia. Satu kes tu dia sangat sayang, tapi laki dia memang kaki panas barang. Jadi terpaksa kena pergi rujuk mahkamah, kena rujuk ke keluarga Islam untuk bantu wanita tadi. Laki tu memanglah menyesal depan hakim, begini, dia menyesal. Tapi bila dia mari panas barang, dia nampak orang pun tak ada, dia katok aja orang. Dia katok aja orang. Laki-laki macam ni ada. Kita bukan bela orang laki. Orang laki macam ni ada, panas barang. Jangan cepat lepas tangan. Kalau lepas tangan sekali bahaya. Dia akan lepas tangan selalu. Tapi sekarang orang perempuan dah berani dah. Sebab dia ada hak dia tu. Dia kata dia ada hak bagus dalam keluarga Islam tu. Di undang-undang hakim tu dalam keluarga tu memang sedap. Saya suka dengan suaranya lembut. Saya seronok dengar perbincangan tu. Tuan-tuan, dan ilmiah-ilmiah ni tuan-tuan kena luangkan masa lah. Begitu. Janganlah duduk tengok cerita Melayu je. Tengok cerita Mak Saleh je. Begitu. Tuan-tuan bincanglah. Tak apa, hari ni kan hari cuti. Hari Sabtu saya lewat sikit pun tak apa perbincangan kita hari ni. Kan? Jadi perkara-perkara tadi. Tapi dia nak balancekan di antara hukum syariat, hukum syarak dengan perlembagaan Islam ni. Sebab nak jaga tadi. Sebab tu wanita dalam perlembagaan kekeluargaan Islam, wanita boleh menuntut hak sepencarian. Wanita boleh tuntut hak sepencarian, sedangkan mana ada hak sepencarian dalam usul dalam ilmu miras. Tapi dalam hak kekeluargaan Islam, wanita boleh menuntut hak sepencarian. Tapi dia ada dalil, hujah dia lah. Sebagainya sebelum ni kita dah ceritakan dah. Wanita tu boleh menuntut hak sepencarian. Kenapa? Apa sahaja yang wanita tu buat, walaupun dia tidak ada dalam syarikat suaminya, apa yang dia buat kerja rumah, berarti dia buat kerja suaminya. Berarti secara indirect, walaupun dia tak direct, tidak ada dalam syarikat suaminya, tapi dia adalah share dan kongsi kepada syarikat suaminya, walaupun tidak ada nama dalam syarikat suaminya. Kerana apa yang dia buat di rumah itu adalah tugas suaminya. Secara indirect, dia adalah pemilik sharing kepada syarikat suaminya. Kita pergi kursus ni. Kursus lah. Ustaz-ustaz pun kita pergi kursus juga. Kita kena tahu, kita kena belajar banyak benda kita kena belajar. Macam saya beritahu tuan-tuan lah, saya pergi belajar kursus sembahyang. Tak perlu apa belajar kursus sembahyang khusyuk. Tak, kita pergi. Benda molek kita pergi. Jangan kita memandang dah lah apa. Kita pergi, benda baik kita pergi. Jadi begitu. Jadi bahasa kiasan lah. Kinayah tu bahasa kiasan lah. Okey lah tu, cantik dulu. Jadi itu bahasa kiasan. Okey. Jadi jadi bagi, kalau dia kata pergilah kamu daripada sini, maka dia talak dengan talak bahasa kinayah, bahasa kiasan.
perlu ada niat, maka jatuhnya talak tadi. Dan walaupun jatuh talak satu, tapi sudah jadi bayyinah, maksudnya dia tidak boleh rujuk, dia kena nikah balik, dia kena ada wali, dan dia kena ada saksi. Tapi bagi kita mazhab Syafi'i, dia juga talak raj'i, bukan talak bayyinah. Itu nak beritahu talak bayyinah. Kenapa Imam Abu Hanifah mengatakan talak kinayah, talak kiasan adalah talak bayyinah, bukan talak raj'i. Kita tetap talak raj'i, boleh lagi rujuk. Nak beritahu sebab apa perkataan kalimah tadi. Tengok mana hadis cerita tentang kalimah sahaja, tapi macam mana ulama ajib kan, special ulama ni, ala ra'si wal ain, ulama dulu dia boleh sabitkan hukum fiqh di situ. Mana kita tahu, macam mana kita nak faham. Mereka ni faham. Allahu Akbar. Berdasarkan ini, mengikut pendapat mazhab Hanafi, talak dengan lafaz kinayah menyebabkan talak bayyinah. Itu perlu ada niat. Talak tu kena ada niat lah, bukan lafaz sharih. Talak dengan lafaz sharih menyebabkan talak raj'i. Misalnya talak dengan lafaz kinayah perlu ada niat padanya. Seorang lelaki telah berkata kepada isterinya, pergilah kamu kepada rumah isteri, daripada rumah saya. Jadi niatnya, maka ia akan menjadi talak bayyinah, kerana kinayah adalah tafkhim, untuk membesarkan dan memberi penekanan. Sebab itu dalam mazhab. Tapi kadang-kadang satu orang tu kan, lepas tu dia orang pergi dijumpa hakim, dia melihat kepada bila masalah ni, adakah jatuh talak tak jatuh talak, maka hakim akan tanya. Ada satu kes tu hakim tanya, macam mana? Tak tahu apa. Dia kata, saya duduk tengah marah macam mana, saya perasan apa? Dia kata talak sengaja, tak sengaja, jatuh talak. Hakim kata, kenapa tu? Dia kata, Tuan Hakim, pada masa tu saya tak nampak apa lah, saya bagi je lah kat dia. Maka Tuan Hakim akan memilih jalan mengatakan talak telah jatuh. Dan talak itu talak satu, kalau dia tidak menggunakan lafaz 3 ataupun 3 kali berturut-turut. Jadi sebab apa-apa masalah ni, kena jumpa hakim dululah. Jangan tuan-tuan buat hal sendiri. Satu orang dia talak 3. Ni cerita baru, cerita betul ni. Dia talak 3 isteri dia. Ada pendapat mengatakan dia talak 3 sekaligus. Dia kata ada orang kata, jatuh satu je, dia gila talak balik tu. Dia Cina buta. Kita panggil halalah. Dalam bahasa Arab kita panggil halal lah. Bahasa Melayu dia panggil Cina buta. Dia gila talak lah. Dia talak 3. Maka dia pun cari orang lah. Dia kata, saya talak isteri saya dengan talak 3. Talak 3 serentak. Ada orang kata jatuh satu, tak jatuh satu. Kenapa jatuh satu? Jadi dia pun telefon saya. Ustaz, jatuh satu ke jatuh 3? Saya bunyi bising. Saya kata, tuan duduk kat mana ni? Dia kata, depan qadi. Astaghfirullahalazim. Nasib baik aku tak jawab. Tidak, tak boleh cari makan lah saya. Dia tersempit depan qadi. Qadi putus dia talak 3. Dia kata ada satu orang ustaz, saya dengar ustaz tu kata jatuh satu. Lepas tu dia telefon saya pula tu masa tu. Saya tak pernah jumpa dia. Dia dengar daripada kawan-kawan ni, ustaz ni kata jatuh satu. Kita ada perbincangan, tapi mazhab kita jatuh 3. Tapi dia dengar macam tu. Orang kan bila tersempit, melepas anjing yang tersempit, dia gigit kita. Matilah kena gigit. Jadi saya tanya dia, tuan kat mana ni? Bunyi ada orang sebelah ni. Dia kata depan qadi ustaz. Astagfirullah, nasib baiklah aku tak bagi cerita. Nak mula cerita tu tanya dia duduk kat mana. Tidak, habislah qadi tu mat saya. Habis saya kena gam lagi. Tak boleh buat ceramah dah. Dia dengar orang berkata macam saya bincang, ada pendapat mengatakan boleh, ada pendapat kata jatuh satu dan jatuh 3. Saya tak kata jatuh satu, saya kata 2 pendapat, tapi pendapat rajihnya kita memakai jatuh 3. Dia tahu orang tersempit ni, dia cari je apa saja yang nak selamatkan dia. Nasib baiklah aku tak jawab. Kalau jawab tak cari makan lah. Wallahualam. Itu satu. Banyak kita dalam dunia ni macam-macam keadaan dia berlaku. Manusia ni bila dia tersempit, begitulah. Khair, insyaAllah
Yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu daripada kelemahan saya. InsyaAllah tarikh kita punya pendaftaran tutup pada hari raya ketiga, pada 24, 25, 26 hari bulan 5, 2 jam 12 malam, hari raya ketiga itu tutup. Dan raya ketujuh, iaitu raya ketujuh hari Sabtu, kita akan buat daurah kita. Ada 4 slot, 1 slot tambahan daripada saya untuk tuan-tuan. Doa saya untuk tuan-tuan, doa panjang hari ni, tak apa-apa, kita doa panjang dan pendek, sederhana. Okey. Jadi kita tutup dia 3 hari bulan, dan kita akan buat insya-Allah pagi Sabtu raya ke-7 6.45 sampai 8 suku, dan malam 9.30 sampai pukul 11. Begitu juga hari Ahad, kita ada 4 slot tadi tu. InsyaAllah tuan-tuan boleh like kan benda tu. Tuan-tuan masuk dalam Facebook, nanti saya akan buat. Tuan-tuan masuklah yang ada nama. Yang tak ada nama dan nak bayar. Yang tak ada nama, dah bayar tapi tak ada nama, beritahu PM saya akan boleh masukkan lah nama tuan-tuan. Tapi yang belum daftar ada 3 hari lagi lah, 30 Ramadan, 1, 2, 3, ada 4 hari lagi dalam pendaftaran. Jangan, Ustaz dah habis pendaftaran, susah pula nak masukkan orang begini susah. Jadi 4 hari ni kena alert lah kadang-kadang, sebab manusia ada orang tu dia suka buat last minute. Sebab tu saya kena bagi tarikh tutup jugalah, supaya jangan buat last minute. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang lemah itu daripada kelemahan. Selamat hari raya semua yang saya ucapkan, minal aidil fitri wal faizin. Masya-Allah semua pada kawan-kawan. Jika ada kesalahan bahasa yang saya gunakan di sini, atau mungkin dalam penerangan saya memberi keduhan hati kepada tuan-tuan semua, ada orang kadang-kadang dia komen di situ, saya terus tegur, tak boleh kata begini. Saya minta maaf daripada pihak saya pada semua. InsyaAllah kita akan jumpa pada hari raya kedua. InsyaAllah pada hari kedua, ketiga, empat, kelima dan keenam. 2, 3, 4, 5, ke 6 kita masih berjumpa dalam umum lagi di Facebook saya, iaitu Face Midrajul Fawatih, insyaAllah. Sebab tu kita hari raya kita rest sehari lah. Kita raya rest sehari. Boleh insya-Allah. Wallahu a'lam. Selawat 3 kali tuan-tuan, kita akan doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma hdina sajami'a. Allahumma hdina sajami'a. Allahumma ansur man nasara dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam waj'alna minhum. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'i sabil. Allahumma innaka 'afuwwun karim. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbu fa'fu al-ghina. Allahumma ighfir lana dhunubana wa wasi' lana khalaqana wa tajib lana kasabana wa kanni'na bima razaqtana wa la tuzhib talabana ila syai'in sarraftahu anna. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, mertua kami, abang kami, kakak kami, adik kami, jiran tetangga kami, sahabat handai kami, waris-waris kami, datuk nenek kami, asatizah, yakni ustaz-ustaz kami, talamizah, yakni pelajar-pelajar kami, anak-anak isteri kami. Ya Allah, rakan seusaha sekalian dan seluruh umat muslimah sekalian. Ya Allah, pandanglah kami dengan pandang rahmat-Mu, pandanglah kami dengan kasih sayang-Mu. Ya Allah, Ramadan hampir meninggalkan kami. Ya Allah, tetamu istimewa akan meninggalkan kami. Ya Allah, berakhirlah Ramadan, maka ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah, jangan kamu singkir dan mahrumkan kami daripada pengampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami mengharapkan pengampunan-Mu. Kami mengharapkan pengampunan-Mu. Pengampunan-Mu adalah hak, ya Allah. Kami hamba-Mu yang penuh dosa dengan noda, dosa yang dilakukan oleh mata, dosa yang dilakukan oleh telinga, mulut, fikiran, kaki dan tangan, dosa yang sengaja dan tidak sengaja, dosa yang sengaja dan tak sengaja, dosa yang ketahui dan tidak diketahui,
kesemua dosa ini ya Allah. Maafkanlah ya Allah. Kami menyesali terhadap perbuatan dosa yang telah kami lakukan. Kami berjanji tidak akan melakukannya. Kami bercita-cita untuk tidak mengulanginya lagi ya Allah. Ya Allah, tolonglah kami ya Allah. Bantulah kami ya Allah. Rahmat-Mu, kami mengharapkan rahmat-Mu. Kami mengharapkan keredaanmu. Ya Allah, yakinlah kami dengan zat-Mu. Yakinlah kami dengan kekuasaan-Mu. Yakinlah kami dengan segala apa yang Kau telah tetapkan pada kami. Ya Allah, mudahkanlah kami seluruh hidup dan amalan kami mengikuti jejak rengkah Nabi SAW. Bagilah kami sembahyang yang khusyuk, yang dapat menarik segala khazanah-Mu. Bagilah ilmu yang manfaat, yang memberi manfaat pada kami di dunia dan di akhirat. Basahilah lidah kami dengan zikrullah dan pembacaan Al-Quran. Ya Allah, Ya Allah, muliakanlah. Ya Allah, bagilah kami dapat memuliakan semua orang-orang Islam. Ya Allah, apa yang kami lakukan, Ya Allah, kami mencari redha-Mu. Kami mencari redha-Mu. Pilihlah kami untuk usaha agama. Pilihlah kami untuk kerja nubuwah. Pilihlah kami untuk ilmu nubuwah. Ya Allah, pilihlah anak-anak kami ya Allah. Pilihlah, jadilah anak-anak kami anak-anak yang soleh ya Allah. Penyejuk mata hati kami ya Allah. Pilihlah anak-anak kami menjadi orang-orang yang berjaya, alim, alimah, hafiz, hafizah, da'i, da'iyah ya Allah, untuk berjuang pada agama-Mu. Pilihlah anak-anak kami ya Allah. Pilihlah anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, kami tidak pandai mentarbiyah anak-anak kami. Kami tidak pandai ya Allah. Ya Allah, kami hanya melakukan apa yang Kau perintahkan. Mungkin ada perkara yang kami dapat kami sempurnakan. Ya Allah, Kamulah sebaik-baik murabbi. Kaulah sebaik-baik murabbi yang tarbiyah kami dan anak-anak kami kesemuanya ya Allah. Tarbiyahlah anak-anak kami. Ada di kalangan kami yang bermasalah dengan anak-anaknya, yang merintih dan memohon tentang masalah anak-anaknya ya Allah. Engkau maafkanlah ya Allah. Kau hidayatkanlah ya Allah pada mereka yang terpesong, pada mereka yang telah jauh daripada jalan yang benar. Pesong kerana kembalikanlah mereka kepada jalan yang benar. Pada mereka yang berada di hujung-hujung kemurtadan, pada mereka yang berada di hujung agama, yang nak jatuh kepada kemurtadan, selamatkanlah ya Allah. Hidayatlah pada mereka seluruh dunia, seluruh alam hingga hari kiamat ya Allah. Hidayatkanlah, Islamkanlah ya Allah. Ya Allah, pada mereka-mereka yang non-Muslim, pada mereka-mereka yang kafir ya Allah, hidayatlah ya Allah. Ya Allah, pada pengetahuan-Mu, pada khazanah-Mu, pada qada qadar-Mu, Engkau tahu siapa yang boleh dapat hidayat atau tidak. Orang yang mana di dalam ketetapan-Mu tidak mendapat hidayat, maka Engkau pilihlah mereka ini, Kau asingkanlah mereka ini, Kau hindarlah kami daripada mereka ini. Ya Allah, kelenyatlah mereka ini di atas muka alam, supaya kejahatan mereka ya Allah. Bantulah dini madaris, Quran makatib, tablighi marakis. Jagalah sebaik-baiknya ya Allah. Tablighi marakis, Quran makatib, tempat-tempat belajar Al-Quran, dan dini madaris, tempat pengajian ilmu, dan tempat ya Allah persatuan-persatuan Islam yang menegakkan Islam seluruhnya ya Allah. Anjuman-anjuman Islam, selamatkanlah daripada tangan-tangan yang kotor ya Allah. Selamatlah daripada tangan-tangan yang kotor ya Allah. Ya Allah, bantulah kami ya Allah. Tolonglah kami ya Allah. Ya Allah, tolonglah kami ya Allah. Bantulah kami ya Allah. Kesianlah kami ya Allah. Berilah rezeki yang murah pada kami. Berilah rezeki yang melimpah ruah pada kami. Berilah rezeki yang melimpah ruah pada kami ya Allah. Ya Allah, kami takut ya Allah. Ya Allah, kami takut ya Allah. Ya Allah, kubur gelap ya Allah. Akhirat gelap ya Allah. Cerahilah kubur kami dan cerahilah kubur kami bila kami menghadap-Mu nanti ya Allah. Selamatlah kami daripada kedahsyatan ya Allah, keperitan di padang mahsyar nanti, 1000 kaki atas kaki. Selamatlah kami ya Allah. Temuilah kami dengan baginda sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Selamatlah kami di mizan, selamatlah kami di sirat. Masuklah kami, kurniakanlah jannatul firdaus bagi kami semua ya Allah. Ya Allah, kami takut ya Allah. Kami takut ya Allah. Di dunia ini kami dikira orang yang memberi ilmu. Kami orang yang memberi ilmu dan menerima ilmu. Kami dikira orang menganggap kami berdakwah. Tapi ya Allah, kami takut ya Allah. Di akhirat nanti kami tidak ada senarai dalam nama-nama mereka. Ya Allah, maafkanlah kesilapan kami.
Maafkanlah kesalahan kami. Tolonglah kami, ya Allah. Kami hamba-Mu yang penuh dengan dosa dan noda. Kami hamba-Mu. Ramadan hampir meninggalkan kami. Kami tidak tahu Ramadan akan datang. Adakah kami masih dapat menghasilkan kebaikan ini? Ya Allah, selama sebulan pengajian kami, hari-hari selepas subuh, terimalah ya Allah. Sebulan pengajian kami, hari-hari selepas subuh, terimalah ya Allah. Mudahlah kami beramal, fahamkanlah kami akan ilmu-Mu, mudahkanlah kami untuk beramal. Ya Allah, ya Allah, pada saudara-saudara kami yang memohon kepada kami agar segala masalah mereka diselesaikan, Engkau sahaja yang boleh menyelesaikan segala masalah jawas mereka. Tunaikanlah ya Allah, bagilah rezeki yang murah pada kami. Selamatlah kami daripada ditipu. Selamatlah kami daripada ditipu. Ya Allah, jangan kami ditipu untuk kali kedua. Ya Allah, bantulah kami ya Allah. Tolonglah kami ya Allah. Rahmatilah kami ya Allah. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا خلقنا وطيب لنا كسبنا وكنئنا بما رزقتنا ولا تزهب طلبنا إلى شيء صرفته عنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين Ya Rabbal Alamin, taqabbal minna, taqabbal minkum wa minna, Ya Karim. InsyaAllah kita ketemui hari raya kedua nanti, insyaAllah 6.45 pagi, hari raya kedua, insyaAllah pengajian kita akan diteruskan, insyaAllah. Dan daurah kepada siapa yang jangan buat kerja last minute, daftar segera, insyaAllah, untuk kita menghadapi pengajian daurah kita, insyaAllah. InsyaAllah saya minta maaf bagi pihak saya. Selamat Hari Raya Aidilfitri minal faizin. InsyaAllah Hari Raya Aidilfitri minal faizin. InsyaAllah semoga Allah SWT terima kita semua, insyaAllah. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sama-sama, insyaAllah. Sama-sama, terima kasih. Masya Allah. Moga Allah mudahkan kita semua dalam perancangan kita, insyaAllah. Bismillah.